Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pasti hari ini juga kita terus memilih satu lagi topik yang saya kira sebenarnya cukup relevan dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ataupun isu ini bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini menemani saya. Walau topik yang kita pilih ialah langkah berani Perdana Menteri hapuskan AP. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, kerana pada 17 hari bulan Mei yang lalu Perdana Menteri telah mengumumkan tentang memansuhkan permit kelulusan ataupun AP bagi bekalan bahan makanan, dan ianya menimbulkan ataupun memberikan dan juga mendapat pelbagai reaksi daripada pelbagai pihak, dan inilah yang ingin kita sembang-sembang bersama dengan tetamu-tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Syamsuddin yang merupakan profesor di Fakulti Pertanian UPM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Lama kita tak jumpa sebenarnya ya. Alhamdulillah boleh jumpa lagi sekali. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu yang mungkin tidak perlu diperkenalkan, tapi ialah tugas saya memperkenalkan tetamu ini. Jadi selamat datang semula dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Wira Dr. Amir Ali Maidin, iaitu pengarah urusan Maidin Mohamad Holdings Berhad, dan Datuk juga merupakan Presiden Persatuan Peruncit Bumiputera. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Saya nak ucap tahniah dulu kepada Datuk sebenarnya. Baru saya tahu bahawa Datuk selain pada seorang businessman yang berjaya, Datuk juga boleh menari rupanya ya. TikTok rahsia. Jadi tahniah Datuk. Saya lihat bahawa apabila ditayangkan di TikTok mendapat sambutan yang cukup hebat sebenarnya. Okey, kita bercakap tentang sesuatu yang cukup serius lah sebenarnya. Saya ingin mulakan dulu bersama dengan Datuk Wira Datuk Amir lah, selaku Presiden Persatuan Peruncit Bumiputera. Reaksi persatuan sendirilah apabila pengumuman dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan memasukkan AP itu. Sebetulnya ini bukan nak kata reaksi daripada Bumiputera Retailers Association. Reaksi ini daripada semua peniaga-peniaga dan sebetulnya rakyat Malaysia. Betul. Kita nak betul-betul terima kasih pada Perdana Menteri. Satu langkah yang betul-betul berani. Berapa Perdana Menteri kita dah ada, tak pernah satu pun berani buat yang ni. Hapuskan AP. Bukan senang. Because kita sedia maklum ya, bila ada AP adalah pressure group, dapat AP, ada keuntungan sini sana apa sajalah. Dan of course dia distort the economy. Tapi dengan satu orang kata stroke of the pen, dah hapuskan AP. Dan untuk kita lega lah. Sekarang kita kata apa lagi nak komplain kan? Kalau pandai pergilah cari. IT saya rasa dia Perdana Menteri bagi challenge pada kita. Kan? Kata kita ni banyak alasan, biasanya kita orang meniaga ni hujan hari ni lah, panas esok lah kan. Alasan banyak. Dia dengan dia kata, okey, saya dah buka. Jangan bagi alasan ke saya. Pergilah cari ayam tu. Bawa masuk. Rakyat memerlukan ayam sekarang. Tapi adakah keputusan yang ataupun pengumuman yang dibuat oleh kerajaan ini sesuatu yang dianggap sebagai terburu-buru ataupun kena pada masa itu? Sebetulnya dah lama kena buat. Itu dah lama kena buat. Okay. Tetapi maybe orang kata situasi tu tak serius sangat. Dan kadang-kadang ada AP ni ada sebabnya. Kita nak support the local industry kan. Kadang-kadang ada AP untuk apa-apa saja yang kita buat kan. Tetapi dah lama sangat. I think it's a global situation sekarang. So saya rasa masanya tepat. Of course kalau ada buat lebih awal lagi bagus, tapi better late than never lah. Dah buat. Dan saya rasa sekarang ni kita dah buka lah. Buka very transparent. Siapa-siapa nak masukkan ayam. Of course dia ada challenges kita boleh cerita lah. Tapi bolehlah insyaAllah. Okey, kita juga nak dapat pandangan dari Profesor Datuk Dr. Mat Nasir lah. Seperti apa yang disebut oleh Datuk Amir, ini satu langkah yang tepat pada masanya, walaupun mungkin perlu dilakukan lebih awal lagi. Tetapi ada juga yang berpandangan apakah ini jaminan sebenarnya tu. Kita pernah bercakap dulu tentang food security, jaminan makanan di negara kita, dan kebelakangan ini ianya seolah-olah berada pada satu tahap yang agak membimbangkan. Tetapi dengan langkah yang dibuat
oleh kerajaan ini, apakah ini akan dapat mengatasi masalah food security yang kita bimbangkan selama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara Sarkawi Jerim, Datuk Wira Amir, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian. Saya untuk mempersoalkan atau mengulas isu ni, saya nak berpatah balik sekejap kalau boleh. Okay. Saudara Sarkawi, mengapa sebelum ni kerajaan mengadakan AP? Jadi AP ni sebenarnya adalah satu instrumen kota untuk melindungi industri tempatan. Dalam kes kita ni industri makanan. Jadi bila kita ada AP, ini akan mendorong sebenarnya harga barangan di Malaysia agak tinggi dan mendorong pada pengeluaran dan meningkatkan kadar sara diri negara kita ataupun dalam bahasa Inggerisnya SSL. Jadi apabila dalam negara kita ni yang kebanyakan makanan asas adalah belum cukup lagi, kita mengatakan bahawa beras 70%, beras pun EP tak dimansuhkan lagi, daging 22%, susu segar dalam lingkungan 60%, kubis bulat tu sebenarnya dalam lingkungan 35% saja kita mencukupi. Jadi kita perlunya, mungkin saya ada sedikit berpandangan dengan Datuk Amir sekejap, tapi nanti akan sama, dia akan menjurus yang sama. Jadi apabila kita kenal EP akan mendorong pada peningkatan pengeluaran dan ini akan saya katakan nanti peningkatan dari segi kadar sara diri kita, Jadi apabila kita masukkan EP, apa yang akan terjadi adalah pengimportan akan bertambah, dan ini akan mengurangkan pengeluaran tempatan dan juga menurunkan harga barangan. Jadi sebenarnya kerajaan dia ada policy choice ataupun pilihan polisi, sama ada untuk menjaga kepentingan pengeluar. Jadi pengeluaran pengeluar tu nampak pengeluar sebenarnya adalah kepentingan negara kita, pengeluaran untuk bahan makanan kita dan juga dari segi kebajikan pengguna. Jadi ini jadi apabila masukkan EP, maksudnya harga akan menurun dan kebajikan EP adalah kebajikan pengguna akan terjaga lebih. Jadi buat masa ini, kalau kita lihat kadar inflasi pada Mac tahun 2022 hari itu, kadar inflasi kita adalah 2.2%. Ini sebenarnya adalah tinggi kalau dibandingkan dengan for the past 10 years untuk 10 tahun yang lepas. 2.2% month to month tu, bulan Mac 2021 dengan Mac 22 dengan kadar 22% adalah tinggi. Sebab apa? Data-data menunjukkan kadar inflasi month to month adalah 1.9%. Tetapi yang penting di belakang daripada 22% itu adalah makanan. Makanan sebenarnya naik 4%. 4%. Jadi kalau kita lihat indeks harga pengguna tu, kebanyakan pemberat tu adalah makanan. Makanan kita pemberatnya adalah 29.5%. Jadi ini menggambarkan bahawa secara puratanya isi rumah kita membelanjakan untuk makanan 29.5%. Sama ada T20, M40 dan juga B40. Jadi untuk B40 mungkin lebih daripada 30%, mungkin 60-70% adalah untuk makanan. Jadi kerana untuk membendung kadar inflasi yang seterusnya, maka buat masa ini adalah bertepatan untuk memasukkan EP. Tapi perlu ingat, pada saya sebagai ahli ekonomi perlu ingat bahawa ini mesti adalah kadar untuk sementara sahaja. Ini mungkin agak berbeza dengan Datuk Amir lah. Sementara sahaja. Kerana apa? Kalau kita dalam jangka masa panjang, kalau kita tak lindungi kita punya pengeluaran makanan ini, maka akan terjejaslah kadar sara diri. Tapi bila Prof sebut tentang menjaga golongan ataupun rakyat kita sendiri yang terlibat dalam pengeluaran makanan, apakah apa yang dikeluarkan itu mencukupi sebenarnya untuk memenuhi permintaan rakyat Malaysia? Ini yang isunya, bahawa kalau kita lihat kita punya import defisit kita pada tahun 2020, ini data yang tarik rasminya 17.4 bilion ringgit. Ini defisit. Maksudnya kita import lebih daripada ekspor. Ini menunjukkan bahawa makanan yang kita keluarkan sendiri belum mencukupi lagi. Ada yang cukup. Tapi ingat, macam ayam walaupun nampak cukup, kadar sara diri kita 114%, tapi ingat input dia, makanan ternakan, di mana kos pengeluaran ayam 70% adalah makan ternakan, kita import
import tiap-tiap tahun jagung saja adalah 2 juta tan. Jagung saja. Dan semuanya makanan ternakan seperti kacang soya adalah 4 juta tan. Jadi inilah maksudnya dalam jangka masa panjang sementara saja hapuskan AP pada saya adalah kadar yang tempatan. Tapi dalam jangka masa pertengahan harus kita perlu ada mekanisme instrumen untuk melindungi pengeluaran kita, sama ada melalui kota. Sebenarnya ada satu lagi instrumen iaitu tarif. Tapi kota ni ataupun mengenai IP adalah lebih efektif kalau dibandingkan tarif untuk melindungi pengeluaran. Itu yang pentingnya sekarang. Okey. Cuba kita dengar boleh juga tambah pandangan daripada Dato' Amir. Saya dia macam ni tau. Dia cerita macam ni. Harga ayam. Harga ayam. Dia masalah ni harga ayam. Okey. Yang kedua ni sebetulnya saya dah berniaga 2-30 tahun ni. Kita tak pernah ada tak cukup ayam kat Malaysia. Yalah. Makanan tu kita import. Tapi ayam tu selalunya cukup. Dia masa ni sekarang saja. Kenapa sekarang pula ayam tak cukup? Okey. Dia ada sebab dia. Okey, bila kita tengok harga ayam di seluruh ASEAN contohnya, saya bagi tahu. Kat Malaysia ni kita kontrol RM8.90. Negara lain semua tak kontrol. Jadi kalau kita pergi kat Thailand RM11.35. Kalau Indonesia RM13. Kalau kita pergi Brunei RM14.87. Singapura janganlah, RM23. Okey. Filipina RM14.82. Vietnam RM11.77. So dalam ASEAN ni saja harga dia lebih, dan kaya Singapura semuanya RM11 lebih, RM11.5. Tapi kita ni sebetulnya bukan RM8.90 sebab yang ni super chicken, dia RM9.90 lah, price control RM9.90. So yang ni dia beza RM2 tau. So bila harga dia beza RM2, kita nak import pun tak boleh import sebab ayam kat luar ni pun mahal. Tetapi sebetulnya untuk saya lah, AP first should not be there. Pasal kita tak ada masalah dengan ayam kat Malaysia ni. Kita tak ada masalah. Kita selalunya mencukupi ayam. Harga pun sebetulnya lebih kurang kat Malaysia ni sebelum masalah sekarang ni memang murah daripada Thailand, bila-bila saja. Tapi masalah sekarang ni macam ni. 1 tahun dulu bila kita tengok Mei 2021 contohnya, anak ayam ni kos dia RM1.90. Kos RM1.90. Lepas tu harga makanan macam Prof bagi tahu, dulunya RM4.25 1 kilo. Jadi anak ayam ni, ayam tu, ayam live chicken kita panggil sebetulnya RM4.90. RM4.90 di pasaran dulu price control atau kita jual RM7.9. Jadi kos live chicken ni RM4.9, jual RM7.9, beza RM3 lah. Logistik cost lah, the slaughterhouse everything. Tu adalah memadai, ada keuntungan, it goes on. Tapi masalah sekarang ni, anak ayam ni, siapa kontrol anak ayam tu lagi satu cerita lah. Kartel ke tak ada kartel, tapi dia control dia. Anak ayam ni sekarang dia dah RM2.5. Makanan macam Prof bagi tahu, dah 100% mahal. Dah RM6.75 1 kilo. So that live chicken ni sekarang ni cost dah RM7.35. Okay. RM7.35 live chicken. Harga jualan ni kita kontrol RM8.9. RM8.9 kita sebetulnya bukan RM8.9, pasal RM8.9 kerajaan bagi subsidi RM60. Tu dia RM8.30. Tapi RM8.3 dengan RM7.35 ni baru RM1. From live chicken daripada harga yang kita jual, dia tak memadai in terms of production cost, labor cost, semua ni. So subsidi yang kerajaan bagi, terima kasih lah subsidi bagi, tapi 60% ni tak memadai. So the issue is the price. Kalau kita lepaskan, kita ada dua lah, of course inflation, there's a big picture there. Kita lepaskan price control, harga ayam kalau pergi kat 99 atau 109, dalam 42 hari cukup ayam. Pasal dia akan menternakkan ayam. Cukup. Okey, walaupun kos makanan mahal, tapi kalau harga macam tu, so kita ni kena buat satu, orang kata, keputusan. Nak harga ke nak ayam? Boleh saya tambah ni? Interesting cerita pasal ayam ni. Kalau kita melihat ayam ni, ayam ni kalau pada tahun 2019 harga jagung RM900 1 tan. Sekarang ni
lebih kurang 1,800 ke 2,000 ringgit satu tan. Jadi kos seperti Datuk Amir kata, kos pengeluaran kos jagung tu telah lebih daripada 2 kali. Jadi berkaitan dengan harga ni very interesting. Jadi sekarang ni ada harga kawalan, ada subsidi, tetapi industri mengatakan bahawa harga kawalan tu tidak menguntungkan. Jadi pada pandangan saya, sebenarnya subsidi pun tidak diperlukan. Ini secara on the broad sense. Yang pentingnya sekarang ni pada saya, let's harga tu ditentukan oleh pasaran. Sebab kalau data-data dibandingkan dengan negara lain pun ayam kita masih lagi murah. Ditentukan oleh pasaran, supply demand dalam pasaran. Tetapi ada satu lagi dipanggil committee pricing ataupun macam demokrasi terpimpin. Maksudnya harga oleh pasaran tetapi ditentukan oleh komiti jawatankuasa berdasarkan harga jagung dengan harga kacang soya. Seperti kita harga minyak RON 95, RON 97, setiap 2 minggu ada harga baru kan. Ini kita buat setiap minggu. Harga pasaran tetapi ada berdasarkan kepada harga jagung dan kacang soya dunia. Nah, inilah harga yang ditentukan pada minggu ini. Yang ini penting. Untuk yang B40 tu ataupun B1 atau B40, kalau tak ada subsidi, jadi gunakan duit itu, dana itu untuk membantu kepada mereka yang miskin tegar. Jadi saya rasa kedua-dua pengeluar pun boleh dapat untung dan mereka yang miskin tegar pun dapat panggil transfer payment daripada kerajaan untuk mereka menampung. Sebenarnya program seperti ini telah berjalan di negara-negara maju pun. Di United States, di Amerika ada panggil food stamp program. Pada mereka yang miskin ni dia bagi food stamp, dan food stamp tu kupon tu hanya boleh digunakan untuk memberi makanan-makanan. Jadi ini maksudnya kebajikan pengguna pun terjaga dan kebajikan pengeluar pun terjaga. Kalau ini caranya. Itu pandangan saya lah. Maksudnya subsidi tak perlu yang 60 sen tadi tu, tetapi gunakan duit tu untuk membantu rakyat miskin dan harga tentukan oleh pasaran. Sebetulnya kita kat Malaysia dan rakyat Malaysia sebetulnya dah ada orang kata subsidy mentality. Roti canai naik 10 sen pun marah. Yang tu nak 20 sen pun bising. Yalah kita ni kan. Okey, pasal maybe kita punya income tu tak cukup lah. Tak cukup. Kan kita ni minimal gaji dah naik 25%. 1,002 to 1,000, tapi itu pun tak mencukupi. Saya rasa kalau bagi 5,000 pun tak cukupi. Untuk saya, gaji saya pun tak cukup kan. Siapa-siapa gaji pun tak pernah ada orang saya dengar gaji saya cukup lah. Okey. Tetapi sebetulnya on the bigger picture, saya dah cadangkan, tapi memang susah untuk kerajaan nak melakukan. Betul Puan kata, jangan ada subsidi. Minyak masak lagi subsidi lagi tinggi. 20-30 bilion subsidi minyak masak ni. Harga minyak masak control price sekarang RM29. 29 ringgit, 70 sen ke 80 sen. Harga sebetulnya RM45-46. 5 kilo. So subsidi is crazy tau. Lepas tu Zafrul kata, yang mulia Zafrul kata, Perdana Minister kita kata subsidi kerajaan T20 pun dapat, M40 pun dapat. Betul. Tapi saya kata saya tak minta subsidi. Seperti subsidi ayam ni lah. Semuanya dapat semuanya. Subsidi ayam pun dapat, subsidi minyak pun dapat, subsidi tol pun dapat. Kita tak minta subsidi orang kata. Tapi simple logik lah, nak dapatkan pandangan daripada kedua-dua tetamu, Datuk Dr. Nasir dan juga Datuk Amir. Daripada apa yang Datuk Amir lihat sendirilah. Okey, AP telah pun dimasukkan. Apakah itu jaminan bahawa kita boleh mengimport masuk barangan-barang makanan yang diperlukan, dan apakah itu jaminan bahawa harga makanan, kita sebut tentang harga tadi, akan dapat diturunkan daripada apa yang ada berlaku dia macam ni, AP dihapuskan. Okey, maknanya kan bila kita hapuskan sesuatu kan, you have global pricing. Jadi kalau kat Thailand RM11, kat sini pun tak 10.5, 11.5 lah. Kan? So dia ikut market forces lah. So bila kita ada subsidi, kita distort ekonomi. We distort the economy. Lepas tu kalau dah bagi subsidi sekali, nak tarik balik susah. I mean politically very difficult. The best solution is that tak ada subsidi untuk apa-apa. Gunakan duit tu. Sebetulnya kan B40 plus maybe the M40 yang banyak dah jadi B40 kan. Kalau kita tambah dia, daripada kita bagi bantuan rakyat, kita bagi yang 1,000 ke, kita bagi kan 1,000 6 bulan. Contohnya kalau kita bagi dia 2,000. Yes, it's also a few $billion. Tapi saya kira itu dia kurang daripada semua ni tau yang kita bagi subsidi ni. Dari 1,000 bagi 2,000. Daripada 1,000 lebih tu, ni nak beli ayam RM10.5 ke, nak beli minyak masak RM47 ke, nak bayar tol ke RM200 sebulan, dia it's possible.
But progressively, of course lah, progressively. But that is a better solution. You don't distort the economy. Tapi pasal sekarang ni AP ni, kalau nak cerita pasal AP ni pasal ni kita ni fokus sangat untuk ayam. Tapi sebetulnya Kobe sekarang kan dah turun harga. Orang tak cakap, orang Malaysia tak cerita. Kobe dah turun harga pasal tak ada AP. Kita dah turun harga lebih pada 40 sen. Pasal AP sebetulnya lebih kurang 3-40 sen kita kena bayar. Kobe dah turun harga. Susu sekarang ni, okey, sekarang boleh masuk. Okey, so sekarang harga susu daripada, saya nak kata harga susu naik, kalau internationally dia naik lah. Tetapi pada dulu punya harga compared to the international price, kita harga akan turun. Sebab kita boleh masuk susu. Dulu susah nak masuk susu. Dia ada kota. Kita nak masuk berapa tan, berapa liter dia boleh masuk. So AP, I repeat again lah. It's a stroke of genius by the Prime Minister. Betul-betul menolong rakyat untuk mendapatkan harga yang fair price. It's not murah. It's fair price. Competitive price. That's more important. Kalau rakyat boleh faham kan, harga tu is competitive. Okay. Lepas tu increase productivity kita, minta gaji lebih, dan you balance lah. Okey, kita nak sambung lagi. Saya tahu ada sesuatu yang Prof Datuk Mat Nasir ingin mencelah. Tapi sabar dulu tu ya. Kita akan berehat dulu buat seketika, dan anda kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang langkah berani Perdana Menteri hapuskan AP. Kita pun mendengar tadi penjelasan daripada Datuk Amir, dan sekarang ini mungkin saya tahu di penghujung tadi Datuk Dr. Mat Nasir juga ingin mencelah sesuatu sebenarnya. Tapi sebelum itu Datuk, saya nak juga lihat tentang impak ataupun kesan penghapusan AP ini sebenarnya. Kalau kita melihat kepada situasi secara global, kita tahu kita baru saja melepasi ataupun masih lagi sebenarnya berhadapan dengan pandemik COVID-19, walaupun negara kita dah bergerak ke era endemik, tetapi itu belum lagi memberi satu jaminan yang positif di peringkat dunia sebenarnya. Dan kemudiannya apabila tiba-tiba pula berlaku peperangan Rusia-Ukraine, itu juga memberi impak yang cukup hebat sebenarnya dalam global economic global secara keseluruhannya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa mungkin juga walaupun AP itu dihapuskan, apakah ianya juga belum tentu dapat menjamin bahawa kita dapat membawa masuk barang-barang yang ingin kita bawa masuk sebenarnya? Okey, macam ni. Sebelum saya menjawab persoalan saudara Sarkawi, sebenarnya isu kenaikan barang ni adalah isu global. Kalau kita lihat harga bijiran, harga jagung, harga kacang soya, harga minyak sawit pun naik juga. Sekarang ni dalam lingkungan 6,000 dia punya satu tan crude palm oil prices. Ini adalah global issue. Jadi dengan masalah pandemik, masalah logistik dan sebagainya, itu kesan dia. Of course, seperti yang saudara katakan, peperangan di antara Rusia dan Ukraine ni memburukkan lagi keadaan. Sebab apa? Ukraine ni sebenarnya adalah top 5 dari segi pengeluaran bijiran. Pengeluaran jagung ni top 5 in the world. Jadi walaupun kita tak import jagung daripada Ukraine, tetapi the global supply very tight lah. Dengan itu harga pun naik seperti yang saya katakan tadi lah. So put it this way, AP ni, penghapusan AP adalah langkah jangka pendek yang tepat buat masa ini. Jadi seperti yang Datuk katakan, buat masa ini ada penurunan harga kobis bulat yang kita import lebih daripada 60%, dan juga jaga susu segar pun dah turun yang kita import dalam lingkungan 30% lebih dan sebagainya. Buat masa ini nampaknya dah ada kesan. Tapi kita tak tahu pula dalam masa pertengahan dan sebagainya. So put it this way, sekiranya kita tak masukkan AP buat masa ni, sudah tentu harga tak akan turun. Inflasi akan naik. Jadi ini adalah satu cara untuk kita membendung kenaikan lagi inflasi, seperti yang saya katakan dengan 4% untuk makanan dan sebagainya. Jadi
walaupun buat masa ni nampaknya ada kesan yang positif dari segi keturunan harga, tetapi bekalan dunia pun ada satu lagi kita perlu lihat. Kalau kita nak import pun import daripada mana contohnya, sebab ini adalah isu-isu global. Tetapi kalau kita tak masukkan EP, mungkin isunya akan lagi besar. Jadi EP ni adalah satu cara. Kalau kita buat, harga kemungkinan akan turun dan nampaknya pun dah turun, tetapi kalau kita tak masukkan, sudah tentunya inflasi akan naik sekali lagi. Tapi saya perlu tekankan banyak kali tadi bahawa pemalsuan EP ni, mungkin saya agak berpandangan berlainan daripada Tok Amir, adalah harus hanya sementara sahaja. Ini kerana akan menjejaskan pengeluaran makanan kita, di mana kita masih lagi banyak import 17.4 bilion ringgit pada tahun 2020 ya. Jadi kalau kita pada jangka masa pertengahan masih lagi kita mansuhkan, so maksudnya nanti sasaran ni dasar agro makanan dan sebagainya, sasaran pelan strategi dasar sekutu makanan negara, di mana kita ada sasaran-sasaran dari segi kadar sehari diri kita tidak akan tercapai. So itu isu dia. Okey, saya petik daripada apa yang Datuk Mak Nasir sebutlah, harga dah turun. Betul ke Datuk Amir? Tak, harga sebetulnya macam ni. Dia saya nak tambah sebab dia ada cerita ni. Dia peperangan. Prof kata nak cari barang kat mana. Barang tu bukan tak ada dalam dunia ni, barang tu ada. Tetapi dia ada dua masalah. Negara yang biasanya mengeksportkan, macam India kita tahu, dia kata tepung dia tak nak eksport, dia nak jaga rakyat dia sendiri. Kita jaga rakyat dia kan. Charity begins at home. Betul? Tak nak eksport. Sekarang dengar second tadi exporter of sugar, India, dia going to stop export of sugar. Kita beli gula daripada India tau. Brazil dengan India. So bukan saja kita dengar tu India, tapi banyak negara-negara lain dia stop exporting. Sebab sekarang dia takut tak cukup barang. Bukan saja dia stop exporting, yang mana ada duit dia beli lebih nak simpan. Dia tak becoming hoarding. Macam kita lah itu kan, COVID kan. Nak beli takut barang habis, kita pergi beli. Nak beli sabun, beli 3 sabun. Nak beli ni, beli lebih. Kat sini, kat Malaysia pun sekarang sama juga. Kita tengok sekarang orang nak beli tepung, dia kata tepung takut ada, dia beli 3 tepung. Dia masak, dia beli 6 pula. So the crisis, it is sustaining. Dah lah tak cukup barang, orang pula hoarding, countries are hoarding. So this is going to be a big problem. Cerita pasal ayam ni, kita kata ayam tu bukan tak ada. Ayam standard tu tak ada, tak cukup sekarang. Okey, tetapi keratan ayam ada cukup. Sebab kerajaan dah hapuskan AP. So kita ni boleh masuk. Walaupun bila saya pergi Thailand, saya baru balik ni, dengar saja lepas AP saya pergi cari. Kita orang berniaga kan. Dah lah kita ada masa tak cukup, saya pergi jumpa pun bekal-bekal. Dia kata sekarang ayam standard, dia orang tak ekspor ayam standard lah, dia orang ekspor super chicken without the head and feet, because for hygiene standard. Tak apalah, ayam tu ayam dia tak bagi, dia kata tak cukup. Lagi-lagi Saudi sekarang, tak buka balik kan. Dulu dia dengan Thailand ada some cold war kan. Dia okey, sekarang. So Thailand ekspor pula kan, Saudi pula. So the demand is so great, tapi kita dapat masuk keratan ayam. Syukur Alhamdulillah. So orang kata ini tak cukup, tapi jangan kata ayam tu tak ada, keratan tu ada. Itu ayam juga kan. Tapi memang harga mahal sikit. Bukan mahal sikit lah, mahal 50% sebetulnya, tapi ada. I think that is more important. Availability is always more important than price. Tapi daripada jangkaan Datuk Amir sendirilah, sebagai seorang yang ialah ada pasaraya Mahdi yang begitu popular, jangkaan Datuk sendirilah, bila kita bercakap tentang kenaikan harga barang itu, kita tumpukan kepada ayam, tetapi sebenarnya harga-harga lain juga meningkat, dan dia menjadi macam chain reaction sebenarnya. Satu barang naik, barang lain akan naik, dan sehinggakan barang makanan pun turut naik. Jadi apakah Datuk mencanggakan bahawa ini akan berlarutan sebenarnya? Dia macam ni. I think harga is not important sebetulnya. Kita rasa tu important. Makanan, we do not have a food crisis in Malaysia. Kita ada makanan atas meja kita. Kita ceritalah macam mana pun, makanan tu ada. Banyak negara sekarang di dunia tak cukup makanan. Kat Afrika, kat mana-mana, dia orang tak cukup, nak import tak cukup duit. Kita syukur Alhamdulillah boleh, kerajaan adalah cukup kewangan daripada mana ke, defisit macam mana pun, funding pun, end of the day ada duit. Dan kita tak akan ada satu krisis lah in terms of for the next 6 months to 1 year. Tak nampak. There is no food crisis. There's no food crisis. There is a price crisis. Tapi it's better than no food crisis.
kan. So akhir kata rakyat kena faham kerajaan memang dia buat seberapa kebolehan, but this is a global crisis. It's not a Malaysia, it's not created by Malaysia, it's a global crisis. Okay, so sementara ni kat hypermarket saya pun barang tu cukup. Ayam ada, ikan ada, semua ada, susu ada, minuman coklat pun ada. Adalah. Sardin pun mahal sikit. Okey. Ada juga negara yang tak nak ekspor sardin sekarang. So, tepung sekarang pun dengar-dengar harga akan naik kan? Because harga global. So kadang-kadang kita harga naik kita tak boleh kata kerajaan. It's nothing to do with the government. So harga naik, jangan kita selalu nak minta kerajaan bagi subsidi. Kita kena tahan. Kita kena tahan. Semasa ni kita kena tahan. You have to tighten your belt. Unfortunately, kita kena tahan. Macam COVID baru ni kan. Siapa-siapa kita dah tengok, kita kata susah lah, tak boleh keluar, tak dapat makanan, tapi we survive. But that survival through COVID had made us more tougher. Kita kata if we can go through COVID, we can go through anything. So this is nothing. Saya tertarik hati bila Dato' Amir sebut tentang kita tidak menghadapi food crisis sebenarnya. Apakah Prof bersetuju sebenarnya? Saya Tetapi sebenarnya berapa lama kita boleh nak bertahan? sambung tentang apa yang ditekan oleh Dato' Amir. Dia ada dua perkara sini. Satu adalah seperti kata definisi Dato' Amir adalah price crisis ataupun food cost crisis, kos makanan, krisis kos makanan. Sebenarnya apa yang kita alami sekarang bukan krisis makanan lagi. Definisi krisis makanan adalah bila bekalan makanan tak ada. Bukan maksudnya kalau kat Kuala Lumpur 1 hari 2 hari tak ada, sekiranya tak ada, itu bukan krisis makanan lagi. Dia mesti sustain 1-2 minggu tak ada negara kita, itu baru panggil krisis makanan. Itu belum berlaku. Saya setuju dengan Dato' Amir. Apa yang berlaku sekarang ni adalah, kalau bahasa ekonomi adalah food cost crisis, krisis kos makanan ataupun harga makanan. Jadi memang ini adalah global fenomena sebab apa? Bukan hanya harga bijiran naik untuk ayam. Dan kalau kita tahu bahawa harga baja pun telah naik juga. Sebab apa? Harga baja, China pengeluar baja yang paling tinggi, dia punya raw material dia, dan juga India. Dan mereka pun tidak mengeksport buat masa ni. Maka harga baja naik, maka harga jagung pun naik, harga jagung naik, harga ayam pun naik. Jadi walaupun kita mengalami food cost crisis, krisis kos makanan ni, tapi yang pentingnya adalah buat masa ini kita perlu tekankan lagi ada jaringan keselamatan, terutamanya untuk B40. Sebab tu saya katakan tadi, instead of subsidi kepada pengeluar, elok kita gunakan dana tu memberi sumbangan ataupun bagi pada B40 tadi, gunakan duit itu untuk B40. Jadi pengeluar pun terjaga kebajikannya, dan mereka yang masuk berpendapatan rendah ni, miskin tengah pun jaga sebab dapat daripada duit daripada kerajaan. Saya mencelah sedikit di sini Prof baru-baru ini pun saya ada menemu ramahlah wakil daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan tentang subsidi yang diberikan. Itu pun sebenarnya menimbulkan masalah sebenarnya tu. Dikatakan pada satu ketika hanya 10% saja subsidi yang sempat diberikan, dan itu yang mengecewakan mereka yang terlibat dalam industri ternakan ayam ini, dan itu yang mengakibatkan mereka melakukan sesuatu untuk menaikkan harga ayam. Jadi itulah saya pun telah berbincang dengan beberapa pengeluar ayam dan saya sebenarnya ada juga reaction daripada mereka. In fact Mafi pun mengatakan bahawa hanya 10% saja dana telah. Ini adalah masalah delivery sebenarnya. Dana tu saya difahamkan lebih daripada 500 juta ringgit telah dialokasikan untuk subsidi tersebut, tapi adalah masalah dari segi bagaimana nak mengeluarkan. Mesti of course pengeluar ayam pun perlu ada dokumen-dokumen tertentu untuk mendapatkan subsidi. Itu adalah isu-isu delivery sebenarnya yang saya rasa boleh dipercepatkan. Itu adalah mesti diberi. Tetapi masalah ayam, kita tertarik dengan ayam ni, kita ada satu term dipanggil CR4 ataupun concentration ratio 4 ataupun kepekatan, nisbah kepekatan 4 ni. Kalau lihat ayam, kepekatannya adalah CR4 dia adalah 60%. Ini bermaksud 4 syarikat besar ayam ni yang integrators dipanggil ni kontrol 60% daripada pasaran. Saya tak mengatakan ada kartel, tak ada. Saya mengatakan bahawa saya kata ada kartel. Dato' Amir kata ada kartel, tapi saya mengatakan bahawa
60% daripada pasaran ayam tu dikawal oleh 4 syarikat terbesar. Jadi ini sebenarnya That's a monopoly. Dari saya panggil, kalau monopoli ataupun dalam bahasa ekonomi dipanggil oligopoli lah, maksudnya di collude. Empat ni can collude together. Sebenarnya kartel ni, sebenarnya definisi kartel ni, dia of course kalau OPEC tu kartel lah, dia ada structure dia dan sebagainya, ada dia punya chairman, ada seterusnya. Tapi kartel dalam bahasa yang mudahnya, as long as ada 3-4 daripada pengeluar ni berbincang, saya nak set harga sekian lah, itu dah kartel sebenarnya. Tapi saya tak mengatakan, Dr. Amir katakan kartel, saya tak katakan kartel, tapi saya katakan bahawa CR4 untuk ayam ni adalah 60%. Jadi bila kawalan 60% itu sudah tentu mereka dapat mengawal harga. Itu isu dia. Tapi ini saya ni lah duka cita. Siapa-siapalah rakyat Malaysia yang 4 orang tu lah duka cita menggunakan makanan sebagai senjata kepada rakyat Malaysia sendiri. Sampai hati. Saya tak sampai hati. Mana boleh sampai hati? You are the Malaysian. I mean, saya faham masalah. Saya faham subsidi tak cukup. Tapi nak gunakan makanan sebagai satu senjata ni kan, this is a no-no. You have crossed the red line. Bekas makanan. Kalau kata saya tak nak bagi baju, tak payah baju, kan? Tapi makanan, how can you do this to our own country, to your own country? Saya kenal 4 orang tu. Kenal. CR4 tu siapa? Tapi satu yang Tak, sebab bukan saya saja, kan? Pasal Perdana Menteri sendiri kata nampaknya ada wujud dalam satu kartel. I mean, kita dah lama tahu, tapi I think the confirmation is from the Prime Minister himself. And the Prime Minister doesn't make statement without having the facts behind him. We have a strong civil service that gives him the right facts. saya And salute to the civil service. kagum dengan apa yang Datuk Amir dan rakan-rakan di Pasaraya Maidin sebagai satu contoh lah, selalu mengeluarkan statement menawarkan harga yang mungkin mampu sebenarnya beli oleh keluarga Malaysia seperti apa. Bagaimana Datuk adjust sebenarnya dari segi keuntungan, dari segi menawarkan harga yang mungkin acceptable to the Malaysian itu. Macam mana kalau kita kata dengan kerugian? Macam mana orang kata yang kerugian? Orang kadang-kadang kan tak faham. Kita pun baru ni COVID rugi 100 lebih juta. Rugi. Okey, sebab orang nak bayar sewa pada kita, tak boleh bayar sewa. Kita bagi rebate. Kita pun sewa dengan orang besar lagi. Dia tak nak bagi rebate. Masalah dunia ni kan, dia lagi besar kan, lagi susah. Orang kecil tu senang. They have the heart. Have the heart. Yang besar-besar ni orang korporat sebetulnya. Dia tengok spreadsheet, balance sheet, tu saja. So kita pun banyak rugi. But you see, it's okay. Sekarang kita dah untung balik dah. I mean, we have to come through it. Kita tolong. Masa susah kita tolong. Berkat tu ada. Berkat tu ada. I think you never forget. There's somebody always taking care of you. Buat dengan niat yang betul. Niat itu yang penting. Niat is very betul. important. Okey, Datuk Manasseh, cuba kita lihat daripada gambar yang ataupun aspek yang lebih besar lah. Kita bercakap tentang food security tadi di awal-awal program. Di mana kedudukan negara kita sekarang ini bila kita bercakap tentang jaminan food security ini? Okey, food security atau security makanan negara kita ni pada tahun 2021 kedudukan kita adalah 39. Okey. Tapi kalau bandingkan dengan Singapura, dia kedudukan 15, lebih bagus daripada kita. Tapi ini kedudukan kita lebih bagus dibandingkan dengan Philippines dan Thailand dan juga Indonesia. Tapi kita perlu faham apa yang dimasukkan dengan security makanan. Dan saya juga akan menyentuh sikit apa yang dimaksud kedaulatan makanan. Security makanan dia ada 4 komponen. Pertama dari segi ketersediaan makanan. Jadi ketersediaan makanan suatu negara tu pertama sama ada kita keluarkan sendiri ataupun kita import. Itu adalah makanan tersedia negara kita. Kedua adalah kebolehcapaian. Maksudnya makanan tu dah ada dalam negara kita. Isu dia adalah sama ada isi rumah dapat mencapai makanan tersebut, dapat mendapatkan makanan tersebut. Itu adalah banyak berfungsi kepada pendapatan mereka. Nombor 3 adalah penggunaan. Ini adalah isu makanan ada, isi rumah boleh beli, sama ada makanan tu boleh makan ke tidak. Itu isu keselamatan makanan, food safety dan juga dari segi perubahan corak pengeluaran kita. Dan nombor 4 adalah dari segi kestabilan makanan. Stabil tu maksudnya makanan harus ada pada setiap masa. Tapi mengapa Singapura lebih baik kedudukan kita? Dan kita lebih
baik daripada Thailand pula tu. Thailand yang berkatakan dia punya pertanian yang lebih bagus dan sebagainya. Perlu ingat security makanan ni adalah, pertama adalah kita boleh import. Kalau negara Singapura yang berpendapatan tinggi, dia boleh dapat import daripada makanan, maka stok makanan dia pada keadaan semasa adalah maksudnya is assured maksudnya. Sebab tu kedudukan security makanan dia lebih tinggi daripada kita sebab pendapatan dia tinggi. Dan Singapura ni dia punya source of import ni merata-rata dunia. Jadi dia maksudnya macam kita katakan mungkin banyak beras daripada Thailand dan Vietnam, tapi Singapura dari mana-mana pun tu. Itu adalah salah satu dia punya cara mendapatkan makanan import sana tu ya. Jadi satu perkara ni yang lebih penting daripada security makanan ni, saudara Sarkawi, adalah kedaulatan makanan ya. Kedaulatan makanan ni adalah berfungsi kepada kebolehan kita mengeluarkan makanan kita sendiri. Ini yang penting ya. Jadi kalau saya katakan tadi, kadar sara diri makanan kita adalah rendah untuk makanan asas. Jadi ini adalah penting kita melindungi industri pengolahan makanan kita seperti mewujudkan AP balik apabila keadaan dah selesa besok, supaya kedaulatan makanan kita adalah terjaga. Bukan security makanan, lebih tinggi lagi kedaulatan makanan, iaitu kalau kita dah cukup makan, jadi keadaan seperti kalau berlaku lagi ni, kita tak perlulah mencari sos daripada negara lain. Itu adalah kedaulatan makanan ya, dengan security makanan. Okey, kita ni kan sebetulnya sekarang there's a crisis situation. Tak apalah. Kita setuju tak setuju kita orang berniaga. Kita want open economy where possible. Kerajaan kena balance. I understand. Okay? Sekarang ni kan apa yang kita perlu buat ni, kita punya DWS, veterinary department, contohnya macam Saudi kan, they have approved 65 abattoirs around the world. So the sources banyak. Kita baru 17. So 17 tu satu dunia pergi, kita pun pergi, susah dapat. Tapi Saudi negara 65 abattoir. So kalau kita contohnya, kita kata tak apalah Saudi ni takkan tak halal pula kan, halal kan. Kalau dia dah approve 65 tu, marilah kita, Perdana Menteri kadang-kadang kena masuk campur tangan. Dia dah approve 65 tu kita pun approve. Contohnya. Another stroke of the pen. Because memang makanan halal pun, kita pergi ke Saudi, pergi ke Mekah, kita tak tanya halal atau halal. Kan? Memang halal. 65. Kita baru 17 approve abattoir. This is the challenge. Saya nak lari-lari mana, nak pergi cari mana. 17 abattoir. Dia 65 Saudi. Tak kira Singapura lah. Singapura money, Saudi pun money lah. Tadi pun Dr. Amir ada sentuh tentang walaupun pemansuhan AP ini diumumkan, tetapi ia tidak begitu mudah sebenarnya untuk dilaksanakan bagi peniaga. Mungkin kita boleh kongsi pengalaman. Tak betul. I mean it's true. Sebab sekarang barang kat luar tu there's a shortage, sebab orang kata yang boleh ekspor macam Thailand, akses ke ekspor, tapi semua orang pergi kat Thailand. Saudi dulu dah macam not so nice to Thailand, you know lah. Bila lapar, everybody become nice to each other. Kan? Dia pun dah okey dah. So dia 20 approve straight away, pak boleh masuk. Kan? Cepat. Dan siapa tak nak jual kat Saudi kan? Contohnya kan, it's a new market. Kan? I think this is the biggest challenge. Tapi tak apa, sabar. Okay, kita orang berniaga, kita akan cari. Leave it to the businessman to find, because his objective is very clear. He want to make money. Okay? Sebagai seorang ahli ekonomi, Dr. Mat Nasir, anda yakin bahawa dalam masa yang tertentu, kalau pelaksanaan pemansuhan AP ini dilaksanakan dengan begitu efisien sekali, harga makanan di negara kita akan turun sebenarnya? Pemansuhan AP? Ya. Memang katakan tadi, Dato' Amir mengatakan bahawa harga makanan dah menurun, menurun sedikit kan, seperti susu tadi, kopi bulat sebenarnya. Jadi ada kesan positif sebenarnya dengan pemansuhan AP nantinya. Tapi ingat ya, kita ada AP, mungkin Dr. Amir sebagai seorang peniaga lebih faham daripada saya. Kita satu lagi ada IP sebenarnya, import permit. Jadi AP ni sebenarnya adalah untuk kita menentukan berapa kota ataupun berapa jumlah import yang akan kita bawa ke negara. Itu AP. Tetapi selain daripada itu ada IP, import permit, iaitu isu biosecurity, isu security makanan. Kalau kita nak import ayam pun contohnya, bukanlah daripada negara yang ada penyakit ayam dan sebagainya. Itulah IP.
Jadi walaupun AP tu nampaknya pahaman masyarakat siapa-siapa boleh import, tetapi ada IP tu. Maksudnya AP boleh senang dapat lah, tapi maksudnya IP tu adalah untuk menjamin bahawa makanan yang kita import adalah berkualiti, dan sebagainya tu. Macam Dr. Amir ada masalah tak to get the IP tu? Not a problem. Terima kasih kepada kerajaan. IP is not a problem. Tapi sebab pasal IP is very clear. Betul, kita kan kalau kata dia ada problem, ada bird flu contohnya, so dia kata negara ni tak boleh masuk, walaupun tak ada IP dia tak akan bagi. So which is of course good for the country lah kan. Kadang-kadang orang berniaga ni Allahuakbar. Jadi at least there's some control there. Tapi bukan nak kata susah dapat, tak susah, as long as you meet the criteria, negara, abattoir halal, bla bla, approve. Bagaimana dengan stok bekalan yang ada di pasaraya, di seluruh pasaraya Maidin sekarang ni? Apakah Dato' Amir confident ataupun yakin bahawa ini tidak akan menghadapi masalah sebenarnya? Tak ada masalah ayam, tapi bukan ayam standard. Ayam standard maybe 30% saja. Padahal kita memerlukan 20 tan satu hari sekarang. Kita baru dapat 30%, 6 tan saja. Ayam standard lah. Tapi kedatan tu ada. So ayam tu ada. Lepas tu of course ikan semua adalah. It's a betul-betul it's a price driven economy now. Masalah harga je. Harga je. Tapi orang belilah. Setakat boleh beli, dia kena sabar sikit, faham sikit. Kalau orang rakyat faham, maybe it's temporary. It could be a temporary situation. Tapi temporary maybe 3 bulan, 6 bulan ke sampai hujung tahun. Sebab kita kena tengok the crisis kan. Every time harga naik dia akan turun. Dia bukan tak turun. After every war, after every war, it's huge cycle up tau. Pasal everybody has to build again. I mean, I'm not advocating war, tetapi kita sedia maklum from history, selepas apa-apa perangan kan, the cycle will go up. Lepas Thailand, mana lagi destinasi yang akan Dato' Amir pergi? Brazil jauh sangat. Tapi kalau kita kena pergi, tapi berkemungkinan tak, possibility ada tak kita bawa ayam? Brazil ada, tapi Brazil problem is approve baru 2 je. Dia approve 2. Okay. So and approve 2 ke 4, tapi 4 tu pun sama. It's only one company. Dia approve tak silap 4, tapi satu company macam Maidin approve Maidin, tapi Maidin Tanjung, Maidin Kota Baru, Maidin macam tu. So it's only one company. So there are so many companies there. Tapi Brazil could be a challenge. Tapi harga. Tapi kita ada macam Denmark. But there was a bird flu there. Denmark. You be surprised, negara-negara Eropah ayam dia tak mahal. Kita dulu import banyak daripada Denmark. Ayam. Kita biasa import ayam dulu. Dulu kita tak ada masalah. AP pun. Okey, barangkali Datuk Mat Nasir, saya tahu anda juga Datuk juga merupakan ahli majlis penasihat pertanian negara. Ini pun sesuatu yang penting jugalah. Mungkin ialah apa langkah yang akan diambil sebenarnya bila kita bercakap tentang pertanian negara itu sendiri. Kita bercakap dengan pengeluaran makanan, bercakap dengan sekuriti makanan, bercakap dengan kedaulatan makanan. Apa yang kerajaan telah buat masa ini, pemasukkan AP, membuat stok minimal ayam dan sebagainya, subsidi, itu adalah langkah-langkah jangka pendek supaya untuk membendung kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Jadi kita dengan data-data CPI dan sebagainya. Tetapi untuk jangka masa panjang, saya sebagai penyelidik, mungkin Dr. Amir sebagai orang yang peniaga, kita memerlukan 3 ekosistem. Pertama, dasar kita. Kedua, dari segi keusahawanan kita. Dan ketiga adalah dari segi teknologi. Berkaitan dengan dasar, tanah, walaupun kita tahu bahawa pertanian pengeluaran makanan ni kita ada smart farming, kita ada vertical farming dan plant factory dan sebagainya, tapi saya percaya lagi bahawa pengeluaran makanan masih lagi berdasarkan tanah. Kalau kita lihat tanah untuk kelapa sawit negara kita ni lebih daripada 5 juta hektar, tetapi tanah untuk pengeluaran makanan dalam 800,000 hektar saja. Itu pun menguncup dari setahun ke setahun kerana proses perindustrian, perumahan dan sebagainya. Jadi saya rasa perlunya kerajaan menyisihkan tanah ni untuk pengeluaran makanan supaya tidak diubah dia punya tu. Tetapi persoalannya kadang-kadang, katakan negeri Kedah contohnya, pengeluaran yang besar beras katakan kan.
Dan dia pun mau juga membangun, gunakan tanah tu untuk bangunan dan sebagainya. Jadi pengeluaran beras di Kedah bukan untuk orang Kedah saja, mungkin untuk orang Kuala Lumpur, orang Johor dan sebagainya. Jadi ini perlunya lah maksudnya ada insentif daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri sebab tanah ni state matters untuk supaya mereka menjaga tanah pengeluaran makanan mereka. Jadi dia ada income lah selain daripada tu. Jadi kalaulah negara tu banyak menggunakan tanah pertanian, mungkin kita boleh gunakan formula katakan dari segi output base dan sebagainya, you keluarkan beras berapa tan satu tahun, inilah insentif kepada negeri Kedah supaya Kedah dapat pendapatan, gunakan pendapatan untuk negara lain. Itu perlu ya. Kedua, sebenarnya pertanian pengeluaran makanan ni dengan perubahan iklim ni bukan hanya mengeluarkan makanan, tetapi juga bertanggungjawab sebenarnya untuk menjaga persekitaran, alam sekitar ya. Dalam bahasa Inggerisnya dengan izin adalah environmental services. Jadi sudah sampai masanya seperti negara maju, petani tu kalau kita beli cili daripada petani, bukan harganya cili, tetapi adalah penanam cili, penanam jagung, penanam padi sebenarnya juga menjaga alam sekitar kita dari segi temperature, suhu dan sebagainya. Jadi perlu ada insentif pada mereka. Jadi persoalannya nanti orang kata harga akan naik lah macam tu. Tidak. Saya rasa itu harga biopasaran, tetapi government mesti sebab semua taxpayers perlu menjaga alam sekitar kita, perlu pergi pada mereka ya. Itu adalah yang kedua lah, maksudnya kena ada perlu dasar tersebut. Ketiga, kalau kita tahu bahawa mengapakah minyak sawit ni begitu berjaya sekali. Ekspor dia sebenarnya pada setiap tahun lebih daripada 70 bilion pendapatan ekspor daripada minyak sawit ni. Kalaulah minyak sawit tu adalah makanan, kita ekspor surplus sebenarnya. Tapi dia bukan makanan, tapi dia pertanian ya. Jadi mungkin kita bolehkan model mereka. Jadi model mereka sebenarnya adalah kewujudan bersama atau bahasa Inggerisnya coexistence dengan di antara plantation dengan pekebun kecil. Pekebun kecil kalau sawit tidak akan survive kalau tak ada mills, tak ada kilang. Sebenarnya dia kena hantar satu hari. Dan biasanya plantation ni ada excess capacity dan dia belilah kebun buah-buah kelapa dari kampung-kampung dan sebagainya. Jadi ini kita perlu wujudkan model macam tu dan diharapkan dengan ada model seperti tu mungkin dapat menaikkan produktiviti dan pengeluaran makanan kita ya. Jadi mungkin kita ada satu anchor company dan di situ ada beberapa yang kecil-kecil dan sebagainya. Itu penting. Yang penting juga sebenarnya 1 minit ni adalah meremajakan petani ini sebenarnya ya. Jadi kita tahu petani-petani kita ni memang dah dewasa dan sebagainya, berumur macam kita sebenarnya. Tetapi yang pentingnya kita perlu mewujudkan usahawan tani ya. Kerajaan memang dah banyak program-program usahawan tani, tetapi pada saya seperti ni pengalaman saya di UPM, kita ada program inkubasi usahawan tani. Kita incubate for 6 months dan pada akhir tu mereka mempunyai syarikat dan sebagainya. Tetapi it's very challenging. Sebenarnya mengeluarkan usahawan ni Dato' Amir lebih susah daripada mengeluarkan graduan. Graduan kita mungkin 99% kita akan keluarkan. Tapi pengalaman kami dengan pertolongan ni mentor daripada usahawan dan sebagainya hanya 55% saja berjaya. Itu pun kita masih pantau lagi. Actually macam Dato' Amir ni different breed of people. Dia lain daripada dan jugalah saudara-saudara kami pun different breed of people. Setiap malam boleh mengajarkan majlis ya. Jadi tetapi usahawan ni sebenarnya susah untuk keluarkan ya. Jadi kita perlulah maksudnya usahawan, dan satu lagi sebelum habis adalah teknologi lah. Sudah masanya kita menggunakan pertanian pintar dan sebagainya, dan juga pertanian bandar pun perlulah sebenarnya. Okey, kita ada lebih kurang 1 minit saja lagi Dato' Amir, jaminan yang mungkin Dato' Amir ingin beri kepada rakyat Malaysia berkaitan dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saya nak beritahu sekarang, nombor 1, we don't have a food crisis. So janganlah kita jangan bimbang. Jangan kita dengar banyak sangat dengan social media ni. Kadang-kadang di social media ni is very poisonous. Kita dengarlah berita daripada bernama. Berita benar. Whether kita betul tak, tapi whatever he say is true. So we don't have a food crisis. We have a price crisis. Food cost which actually can be overcome. Time will go. But long term of course banyak kerajaan boleh buat lah. Kita boleh buat. But saya rasa orang memang tak nak jadi petani lah. Tapi if you modernize it, in many countries you modernize it, pakailah drone lah, pakailah mesin lah. Macam kita tengok kat China kan, it's modernized. Sebelum dah modernize, kita tak payahlah pergi buat semua kerja yang susah tu. Memang kerja tu, but it's a modern way of doing. Sama dengan retail lah, kita nak cari pekerja pun susah, kita have to modernize it. Orang pergi scan sendiri, ambil barang sendiri, masuk bag pun sendiri.
tak cukup bekerja. Dalam pertanian pun tak cukup bekerja. So kalau kita modernize it, insyaAllah I think long term, but the government kena fokus on agriculture. There must be a focus. Kita dulu tu Razak punya, we had the focus on agriculture. Maybe we have lost that focus. We need to go back. Lagi-lagi dengan sekarang most countries kan dia are looking inward. Dulu kita kata semua ni we are one. Sekarang kata no, I am I, you are you. So maybe more inward looking. Jadi untuk memastikan kita food security is very important. Very important. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Wira, Dr. Amir Ali Maidin, dan tinggi-tinggi terima kasih juga kepada Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Syamsuddin kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh kita bangkitkan, tapi apapun daripada pendapat dan juga perkongsian pandangan yang dikongsikan oleh kedua-dua tetamu ini, banyak juga sebenarnya input-input yang begitu berguna. Tetapi seperti apa yang Datuk Wira, Dr. Amir sebut, bahawa rakyat Malaysia sebagai keluarga Malaysia sebenarnya harus berani menghadapi situasi ini, dan insyaAllah kita percaya dan kita yakin bahawa apa juga masalah yang menimpa negara kita, termasuklah kenaikan harga barang, sebenarnya akan dapat kita atasi, tetapi berilah masa kepada kerajaan untuk melaksanakannya. Terima kasih kepada anda menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.